Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ucap selamat raya dah ucap minggu lepas. Tak nak kita tak payah raya lama sangatlah. Walaupun mood raya tu masih ada. Nanti insya-Allah ada hari kita akan berraya sesama kita insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan majlis ilmu saja insya-Allah. Alhamdulillah. Muka surat 146, termasuk 146. Kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah, jilid kedua, terjemahan Profesor Dr. Hasnan bin Kassan hafizahullah, diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, jilid kedua, 146 ke atas sekali. Hari ini kita bincangkan berkaitan dengan hadis ahad. Perbincangan berkaitan dengan pandangan ulama hadis ahad anda dah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi hari ini kita baca apa yang ada dalam teks dan syarahkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, iaitu yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah. Matan Al-Imam Tahawi, tapi syarahnya disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah. Antara syarah yang paling sempurna dan disyarahkan menurut mazhab Ahlul Hadis. Okey, kata Syekh, sekiranya hadis ahad, okey, ahad situ kalau boleh buatkan note bagi siapa yang tak biasa, ahad tu panjangkan hadnya. Takut awak salah faham hadis ahad ni hadis ahad. Hadis ahad A-nya dipanjangkan, kedua-dua A itu panjang, ahad, ataupun bahasa Arabnya hadisul ahad, A panjang had. Okay. Sekiranya hadis ahad diterima oleh umat dengan mengamalkannya, apa arti diterima oleh umat? Inilah isu yang timbul baru-baru ini berkaitan dengan hadis apabila disifatkan sebagai iza talaqatul ummah bil qabul, bila umat Islam secara keseluruhannya menerima hadis tersebut sebagai hadis Rasulullah. Dari mana kita tahu? Kita rujuk pada umat terdahulu sebelum mana ketika imam-imam hadis seperti Al-Imam Bukhari, Imam Syafi'i rahimahullah yang membincangkan perkara dalam kitab Risalah, dan imam-imam sebelumnya, mereka kata umat, artinya ulama-ulama pada sebelum mereka telah menerima hadis ni, bahawa hadis ni kata memang hadisnya sahih atau hadisnya diamalkan, hadisnya diterima. Maksudnya kalau hadis ahad, kata Syekh, hadis ahad, hadis yang dikatakan ahad, namun iza talaqathul ummah bil qabul, bila umat, iaitu ulama dalam umat ini terima bahawa itu hadis Nabi SAW secara sepakat. Di sini dia berada dalam bab ijma' ahlul hadis terhadap sebuah hadis. Dia sama ceritanya tentang ijma' ulama fiqh terhadap satu masalah fiqh, dalam masalah fiqh. Jadi bila dah berlaku ijma', hadis ahad tadi, sekiranya hadis ahad diterima oleh umat dengan mengamalkannya dan mentasdikkannya, iaitu mengatakan bahawa ianya benar daripada Nabi SAW dan diterima, adalah memberi faedah ilmu yaqini. Ia merupakan satu istilahnya tak perlu diterjemahkan, diletak bahasa Arab ni, yufidul ilmu yaqin, iaitu berita ini adalah berita yang diyakini 100%.
ianya sabit daripada Nabi SAW. Faedah yakin, maksud faedah ilmu yakini dalam istilah ilmu mantik, begitu juga dalam istilah ilmu usul fiqh, malah dimasukkan juga dalam bab mustalah hadis, ialah maksudnya diyakini 100% tanpa ada syak sedikit pun, tanpa ada keraguan 1% pun. 100% hadis tersebut diungkapkan oleh Nabi SAW. Itu maksud yufidul ilmu yaqini. Ahlul kalam meletakkan hadis mutawatir sahaja yang ilmu yaqini, ilmu yaqin, yufidul ilm. Ilmu hadis ahad zanni. Tapi kata Syekh di sini, kita dah bincangkan minggu lepas. Bagi ulama mutaqaddimin, mereka tak bincangkan benda ni. Mereka cerita hadis maqbul dengan mardud, selesai. Tapi bila sampai pada zaman Ibn Taymiyah, zaman Ibn Qayyim, zaman Ibn Hajar, zaman Al-Zahabi, ulama-ulama kemudian, yang mana istilah ilmu yaqini, zanni dimasukkan dalam perbincangan agama, nak tak nak ulama perlu jawab. Apakah dah perbincangan mutawatir ahad dah dimasukkan dalam ilmu mustalah, dah dimasukkan dalam ilmu usul fiqh. Jadi mereka perlu jawab. Jadi apa mereka jawab? Mereka kata hadis ahad, memang betul hadis ahad, kita tak boleh kata yakin begitu saja. Itu satu yang yakini begitu saja. Sebab hadis ahad sebahagian badannya hadis hasan li ghairi. Kadang-kadang dia juga hadis ahad. Dan kalau kata sahih saja, ada sahih li ghairi, ada hasan li ghairi yang makbul sebagainya, ada hasan li zati, ada banyak jenis. Jadi yang mana satu yang ilmu yakin 100%, erti di sini ilmu yakin artinya tak ada syak lagi. Kalau kata kita kata zanni, ulama juga sepakat ianya wajib diamalkan. Artinya kita tahu, orang beritahu pada kita, katalah kita belajar ilmu hadis, ustaz ajar pada kita innamal a'malu binniyat. Kita hafal dan semua ulama hafal, dan kita belajar kat sekolah ke kat mana dengar hadis tu. Lepas tu kita kata aku tak terimalah hadis ni sebab aku tak yakin 100% Nabi cakap. Tak boleh juga. Yang zanni pun kena amal dengannya. Tapi inamal a'malu binniyat, contoh zanni yang diyakini lah pada pandangan yang disebutkan Imam Ibn Is. Kata Imam Ibn Is, hadis-hadis yang ahad, yang diriwayatkan bukanlah diriwayatkan dengan jumlah yang mutawatir. Apabila umat Islam, iaitu ulama-ulama Islam sepakat menerimanya sebagai hadis, cukuplah. Itu satu indikator atau satu sebab menyebabkan hadis itu hukumnya macam mutawatir, iaitu yufidul yaqin, meyakinkan. Jadi yang menyebabkan kita yakin dengan satu berita bukan dengan mutawatir saja. Bukan semata-mata 100 orang cakap dengan aku baru aku percaya, 80 orang baru percaya, 30 orang baru percaya. Tak cukup. Bukan itu saja. Kadang-kadang sebab yang meyakinkan kita banyak lagi. Kalau pakar, 30 orang pakar kita tanya, semua kata apa hukum haram, apa hukum haram. 30 pakar cakap macam tu. Walaupun tengok kepada buktinya kita nampak macam tak, kalau kita yang cek, kita nampak macam ada persen yang kita tak yakin. Tapi semua pakar satu dunia kata hukumnya haram, kita percaya tak? Percaya. Itu sebab lain, selain daripada bukti-bukti secara saintifik disebutkan. Apabila semua pakar dalam bidang mengatakan bahawa ini memang jelas hadis Nabi SAW, maka kita terima. Itulah erti talaqatul ummah bil qabul. Bukan setakat pakar hadis, malah umat secara keseluruhannya bila dengar hadis ni, tak ada siapa pun kata ni hadis dhaif ni, tak ada siapa kata pun, tak ada siapa yang tolak pun. Maksud di situ dia berada di manzilah ijma' dalam masalah hadis. Talaqatul ummah bil qabul maksudnya ijma' ulama hadis menerimanya. Sebab tu ada isu yang ditimbulkan baru ni, kalau hadis yang palsu ke dhaif jiddan, tak tahu. Hadis palsu boleh berubah jadi hadis dhaif jiddan, berubah jadi mutawatir. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Dia tak jadi. Mungkin dikatakan sebagai mutawatir, mungkin sampai jadi yaqini. Tapi hadis dhaif jiddan tidak naik taraf. Dhaif jiddan paling kuat naik taraf. Menurut sebahagian sahabat ulama hadis, naik taraf berubah jadi dhaif yang biasa. Artinya boleh diamalkan dalam bab fadail amal dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Ada Ibn Hajar sebut 4 syarat, ada sebut 3 syarat, ada sebut 7 syarat, 6 syarat. Ini semua dibincangkan.
Syarat semuanya menunjukkan bahawa walaupun boleh diamalkan, tapi jangan yakin 100% amalkan dengan syarat pertama, amalan yang disebutkan dalam hadis tersebut bukanlah amalan yang tak ada keadil lain. Kita amalkan hanya kerana fadilat yang ada pada situ, kerana mengharapkan fadilat yang dijanjikan dalam hadis tersebut. Manakala amalan itu telah ada usul, telah ada hadis lain yang menerangkan ataupun ada usul dalam syarak. Contohnya berkaitan dengan fadilat surah, ayat Quran, kita bukan amalkan zikir yang baru. Memang surah Quran tu baca memang zikir dah. Memang zikrullah dah, Quranul Karim. Datang fadilat surah dhaif, amal tak kita? Kita boleh amal. Tapi fadilat tu kita kata, fadilat ni kita macam mana pun amalan ni dah sabit dah. Memang ayat Quran, memang Nabi ajarkan amalan ni. Solat duha contohnya, amalan-amalan yang memang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma fadilat, ada orang bawa hadis yang ada fadilat tertentu. Hadis pula bukan hadis palsu, hadis yang levelnya dhaif, maka kita amalkan kerana mengharapkan fadilat yang ada. Tuan-tuan beramal dengan fadil amal. Fadil amal bukan mengasaskan amalan baru. Tak ada tersebut dalam mana-mana amalan, tak ada hadis yang sahih, tak ada siapa, tiba-tiba hadis dhaif datang. Dhaif tadi tidak boleh jadi hujah untuk beramal dengannya. Itu syarat pertama lah, ada usul. Yang kedua bukan dhaif jiddan. Yang ketiga, beramalkan bukan dengan yakin, dengan ihtiyat, dasar ihtiyat. Yang keempat, tak boleh masyhurkan. Artinya satu benda yang dhaif kita amalkan, tak boleh kita pergi ajarkan, jadikan satu formula ajar pada umat. Tak, amal secara personal. Kita rasa nak dapatkan amalan tadi, tapi bukan kita ajarkan, sebarkan, buat formula, buat video, tunjuk kat semua orang, sebarkan. Itu semua syarat-syarat disebutkan ulama. Nanti lupa. Alangkah baiknya kena anak catat. Ada kumpul, ada bukan dalam 7 syarat kalau kumpul semua sekali. Ada sebahagian, ada yang hanya sebut 4, ada sebut 3, dan secara umumnya ada 7 syarat yang disebutkan oleh ulama. 7 tu kembali pada 6 syarat lah. 6 syarat dia anda cek semula lain kali. Anda pernah sebut sebelum banyak kali. Cuma sekarang ni hadir dalam 4 syarat utama tu lah dalam mengamalkan hadis dhaif. Jadi hadis yang dhaif jiddan takkan ulama sepakat terima. Kenapa kata hadis dhaif jiddan tak boleh naik taraf? Tak ada ulama hadis sepakat terima hadis dhaif jiddan. Tak mungkin dan tidak berlaku secara praktikalnya. Formula mana boleh ulama hadis secara keseluruhannya sepakat menerima hadis yang palsu ataupun dhaif jiddan? Tak mungkin. Tapi kalau hadis dhaif, ulama sepakat. Hadis dhaif, dhaif yang ringan ni, maksudnya kadang-kadang menyebabkan inqita'. Kita tak contohnya hadis, bila hadis diriwayatkan oleh kita ambil hadis, contohnya hadis Al-Hasan. Hasan bin Hasan sahabat, kita ambil contoh lain, marasil, tak hadir pula contoh banyak, tak hadir satu contoh pun dalam ni. Marasil, A'mash ada mursal, Auza'i pun ada mursal. Tapi nak ambil satu contoh yang jelas. Siapa tahu? Ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib, okay, daripada Ibn Umar contoh. Adakah beliau pernah jumpa? Pernah jumpa, tapi tak banyak hadis. Jadi adakah diterima semua hadis? Jadi ulama tetapkan berapa hadis yang terima. Kalau marasil sahabat, contoh Al-Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali, meriwayatkan dari Rasulullah. Sayyidina Hasan masa Nabi meninggal kecil lagi. Jadi berapa hadis yang dirasakan confirm Hasan dengar daripada Nabi SAW. Sebab itu Hasan bila diriwayatkan hadis, selalu kalimah yang Hasan sebut, allamani Rasulullah SAW kalimatun aquluhunna, atau kana Rasulullah SAW yu'allimuna hadhil yu'allimuna, seperti lafaznya, seperti diajarkan Fatihah padaku. Macam tu disebutkan. Sebab apa? Atau dengan lafaz lain, ahfazu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal daripada mulut Nabi. Sebab tu Hasan tahu sebut. Hasan walaupun kecil, tapi ada beberapa hadis kata aku hafal sebiji macam Nabi ajarkan pada aku. Allamani, hadis kunut. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun aquluhunna fi qunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait. Walaupun Hasan kecil, ni sahabat ni, contoh sahabat, tapi beliau kata aku hafal betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima. Jelas beliau hafal walaupun kanak-kanak.
Berapa umur Syekh? Anak Syekh? Darjah 3. Dah besar sangat lah, hafal sangat lah kan. Dia hafal, dia dengar cerita balik masa dah besar, apa pengalaman masa kecil ataupun apa yang dia hafal daripada ni, terima tidak? Terima. Diterima. Namun ada setengah hadis yang diriwayatkan tertentu, dia kata mesti diriwayatkan melalui perantaraan. Ini perbincangannya. Cuma bab marasil, anak-anak contoh Sa'id bin Sayyib jumpa dengan Umar, masa kecil. Jadi adanya inqita'. Sebagian ulama kata sahih, sebagian kata ulama dia termasuk dalam hadis dhaif yang ringan. Sebab apa? Adanya inqita', kerana beliau tidak dengar daripada Sayyidina Umar secara langsung. Ada orang tengah, kerana beliau seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Kalau Hasan jadi sahabat, confirm terimalah marasil sahabah. Tapi kalau marasil tabi'in, beliau tak jumpa dengan sahabat secara jumpa, kecuali sedikit jumpa, tapi tak dengar hadis banyak daripada sahabat, dengar masa kecil. Di situ ada ulama terima tak terima. Tapi kalau ada jalan lain yang menunjukkan bahawa memang hadis yang sama diriwayatkan juga daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, selain daripada jalan Sa'id bin Sayyib, kuat tak? Kuat. Bukan dia saya cerita, semua orang cerita. Jadi hadis yang dhaif, yang inqita' yang begini, atau berkaitan dengan hadis yang tadlis, hadis mudallas dan sebagainya, hadis begini jadi kuat. Tapi hadis yang memang lemah habis, yang ataupun hadis palsu, takkan berubah. Statusnya jadi palsu, takkan berubah sebab dia memang palsu. Atau hadis yang terlalu lemah, yang diriwayatkan oleh orang yang memang hafalan dia, kalau bagi 100 hadis boleh ingat 5 je, yang lain hancur. Atau selalu terkurang, tak boleh dijadikan sebagai sumber agama. Dia hanya jadi iktibar. Malah iktibar, minta maaf, iktibar pun tidak, dhaif jiddan, tak boleh jadi apa-apa, tidak jadi kuat. Hadis dhaif yang biasa jadi iktibar, artinya boleh nak syarahkan hadis yang sahih, kemudian kita tengok hadis yang dhaif. Tapi dhaif jiddan tidak dikuat. Cuma sebagai ulama berpandangan bahawa dhaif jiddan, bila ada banyak syawahid sesama dia, naik jadi dhaif biasa. Itu sahaja yang takkan keluar level dia, naik martabat jadi hasan li ghairi. Okey. Tidak ada berlaku perselisihan pendapat. Okey, sebelum tu, sekiranya hadis ahad diterima oleh umat, iaitu talaqatul ummah bil qabul, dengan mengamalkannya, amalan bihi, dan mentasdikkannya, adalah memberi faedah ilmu yakini menurut jumhur ulama. Jumhur ulama artinya jumhur ulama hadis dan juga ulama usul. Ia adalah salah satu bahagian hadis mutawatir. Salah satu bahagian hadis mutawatir. Mutawatir ada berapa? Ada 2, betul? Mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Maknawi artinya maknanya betul lah. Kalau semua ulama hadis terima, dia sama macam hadis mutawatir maknawi. Jadi dia dah jadi ilmu yakin. Dari segi mesej tu sampai. Cuma lafaznya itu, lafaznya itu yang dikatakan mungkin lafaz yang sahih tu mungkin lafaz lain, tapi konten dia adalah benar. Sebab tu ulama terima dia salah satu daripada bahagian hadis mutawatir, iaitu mutawatir maknawi, bukan mutawatir lafzi. Tidak ada berlaku perselisihan pendapat dalam kalangan salaf. Ini berlaku di kalangan mutaakhirin, jumhur. Sebab dah mutaakhirin dah masuk orang terpengaruh ilmu kalam, begini bincang zanni yaqini. Tapi dari ulama salaf tak ada masalah langsung tentang hadis-hadis begini. Sebelum datang ilmu kalam dan yang mempengaruhi banyak ilmu, tidak ada berlaku perselisihan pendapat dalam kalangan salaf tentang perkara ini. Seperti hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu. Ini salah. Mana hadis riwayat Umar wa khabarul wahid idza tarakat ummah bil qabul pula. Yang tu ke atas, yang ni sepatutnya perenggan pertama sekali, wa khabarul wahid idza talaqatul ummah bil qabul amalan bihi. Hadis yang ahad bila diamalkan. Jadi hadis Umar di sini hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis Ibnu Umar naha an bai'il wala. Okey. Jadi potong terus tu. Ni insya-Allah kita akan cadangkan kepada
Tapi tak tahu buku dicetak lagi tidak. Potong terus. Bahasa Arab itu. Ejaan pun salah. Wa khairul wahid, wa khabarul wahid. Yang tu bukan hadis. Bukan surat 146. Tak apa. Biasa kadang-kadang tertinggal kapal. Okey. Wa khabarul wahid tu yang ada wa khairul wahid iza talaqqatul ummah bil qabul amalan bihi padam. Yang tu bukan hadis, yang ni adalah lafaz bahasa Arabnya. Sebab tu saya yakin sebahagian daripada yang dicetak Profesor Dr. Hasnan Kasan tak sempat nak semak ketika cetak. Beliau tak sempat tengok. Kita pun tahu kalau kita mau buat satu nota kita pun tak sempat semak. Tengok semula. Saya bila ngajar nota, contoh di IT ke nota dan sebagainya, bila nota pernah buat, tiap kali ajar tu mesti betulkan balik. Sendiri punya nota tu, sendiri punya nota yang dah cakap sekali, mesti betulkan balik. Sebab tu Imam Al-Hakim bila buat kitab Mustadrak, masuk umur dah 80 tahun, buat kitab Mustadrak, bahagian separuh awal tu, Masya Allah, hadis memang betul-betul hadis yang kebanyakannya cukup syarat seperti Bukhari dan Muslim. Tapi separuh kedua, ulama dah pening. Syekh tak sempat semak, umur dah tua, kemudian meninggal. Waktu tengah sedang tulis kitab Mustadrak. Jadi kitab Mustadrak walaupun pada asalnya ditulis dengan tujuan mengumpulkan hadis-hadis yang cukup syarat, iaitu perawi-perawinya sama macam perawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi tapi Bukhari Muslim tak sebut dalam kitab mereka. Tapi ada masalah sebab Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, beliau tak sempat nak semak buku beliau, dan beliau meninggal ketika waktu beliau sedang menulis kitab tersebut, belum selesai habis. Jadi disitulah kebanyakannya buku-buku, kalau kita nampak buku-buku ulama ada kesilapan tertentu, biasanya disebabkan oleh tak sempat semak. Kadang-kadang tulis terlalu banyak buku, baru sempat semak separuh buku. Bila beliau dah meninggal, ditemukan buku beliau yang masih dalam makhtutat tulisan tangan beliau. Dan ini banyak berlaku begitu. Ini siapa yang biasa bertaamul dengan makhtutat, kita akan temukan begitu. Sebab tu akan dicek buku ni tulis bila, waktu bila, sebagainya. Kalau mampu dipastikan waktu bila tu lebih baik. Okey. Jadi buang sini, gantikan dengan letakkan anak panah pergi kepada innamal a'malu binniyat. Ni hadis Umar yang terkenal, hadis niat. Kalau contoh hadis ahad, hadis yang paling terkenal hadis inilah, hadis innamal a'malu bin niat. Bukan setakat ahad tapi gharib. Bukan setakat ahad tapi gharib. Gharib artinya ahad ni tak cukup syarat mutawatir, jumlah tak cukup. Gharib pula satu je jalan dia, satu je. Paling hadis ahad yang paling sikit lah. Gharib. Okey. Jadi hadis innamal a'malu bin niyat. Bukan gharib biasa, gharib mutlak. Gharib daripada awal sanad dia. Tapi ulama umat secara keseluruhannya ijma' mengatakan bahawa hadis innamal a'malu bin niyat adalah hadis Nabi SAW. Tak ada seorang pun pertikaikan hadis innamal a'malu bin niyat. Kenapa dia namanya gharib? Sebab hadis ni diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang riwayatkan daripada Ibnu Umar bin Khattab hanyalah Alqamah Al-Laythi. Alqamah Al-Laythi. Dan Alqamah hanya riwayatkan daripada Muhammad Ibrahim At-Taimi. Yang riwayatkan dari Muhammad Ibrahim At-Taimi hanyalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Siapa? Yahya bin Sa'id, tak silap saya. Betul, Yahya bin Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tahu siapa? Entah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, bukan Qattan kemudian. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Okay. Lepas pada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, baru datangnya ulama-ulama hadis, zaman ulama hadis yang riwayatkannya terlalu ramai. Tiap-tiap ulama Ansar, tokoh-tokoh ulama setempat akan riwayatkan hadis daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Daripada negeri Syam, contoh Al-A'mash riwayatkan hadis ni, Imam Malik di Madinah Munawwarah, Sufyan bin Uyainah di Makkah Al-Mukarramah, Al-Thawri, begitu juga di Mesir Lais bin Sa'ad
Dan semua mana ada berbelah-belah. Saya ada catat sini sebenarnya. Cuma nak saya baca terus senang. Catatan untuk apa? Untuk ingatan, untuk ingat sendiri. Tapi bagus juga untuk kita bacakan bagi siapa yang nak manfaat. Saya catat sini ulama Hims Ismail bin Ayyash, ulama Syam Al-Auza'i, ulama Basrah Ibn Jurayj dan Hammad bin Zaid, ulama Khurasan Ibn Mubarak dan Zuhair At-Tamimi, ulama Wasid Yazid bin Harun dan Khalid bin Abdullah Al-Wasiti, ulama Makkah Sufyan Al-Thawri, ulama Nisabur Abdullah bin Hisham, ulama Kufah Isa bin Yunus dan Sufyan Al-Thawri, ulama Mesir Lais bin Sa'ad, ulama Madinah Malik bin Anas Imam Malik dan juga Anas bin Iyad, ulama Balkh Umar bin Harun dan Ibrahim bin Adham. Semua ni meriwayatkan daripada riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Lepas pada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ramai anak murid yang belajar dengan beliau, dan hadis ini sampai sekarang tak ada seorang pun, tak ada satu mulut pun ulama hadis kata hadis ni dhaif. Kata bukan hadis Nabi. Jadi hadis yang begini, hadis dia ahad, malah gharib. Gharib yang mutlak sejak pada awal sanadnya. Daripada Umar kepada Alqamah, kepada Ibrahim At-Taimi, sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Mana empat jalan ni, empat orang, Umar, Alqamah, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dan juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Empat ni seorang je riwayatkan, satu orang je, tak ditemukan orang lain. Tapi lepas pada tu ramai. Dia jadi masyhur kemudian. Tapi peringkat awal tak masyhur, tidak masyhur. Hadis innamal a'malu binniyat. Tapi hadis ini adalah hadis yang menjadi hadis yang kita belajar. Hadis 40 ini dah kita jumpa pertama. Buka Sahih Bukhari ni kita jumpa pertama. Buka Riyadhus Shalihin inilah hadis kita jumpa pertama sekali. Innamal a'malu binniyat, diterima oleh umat. Ini contoh. Hadis ahad, hadis ahad. Tapi idza talaqatul ummah bil qabul, bila umat terima hadis ni, maka hadis ni berubah jadi yakini. Kita yakin. Kita tak ada siapa pun syak bahawa hadis ni bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tengok saya banyak tulis sanad. Ni semua sanad-sanad masa belajar, tak merajaah. Saya kena check letak ke depan, takut tersalah. Kami masa belajar dengan Syekh Sa'ud bin Al-Jarbu'i rahimahullah. Beliau ni komputer, kita panggil komputer hadis. Tak tahu memori dia berapa. Orang tanya hadis mana sekali pun dia senaraikan sanad satu papan hitam. Kita tengok je. Dia terangkan pun masa tu, jujurnya dia terangkan, kita tak faham benda pun. Kita rasa syok je tengok dia tulis nama ramainya, nama riwayat Bukhari. Rasa syok masa tu lah. Masa tu. Lepas tu bila dah kita belajar, sebab kami tahun pertama di sampai-sampai Syekh yang ajar dan subjek hadis kitab Muharrar, Syekh Sa'ud bin Id Al-Jarbu'i rahimahullah. First time baru kita kat Malaysia ni belajar hadis, apa kita faham? Mustalah hadis kita cuma hafal takrif je. Kalau dapat hafal takrif, confirm dah dapat mumtaz. Dengan satu contoh, betul? Zaman sekarang ABC lagi, bukan hafal. ABC lagi. Pergi kepada jadi kejutan budaya sampai di Madinah Munawwarah, Syekh bacakan hadis, setiap hadis disenaraikan sanad satu papan putih tu, satu ni yang besar. Hadis yang lain begitu lagi. Lepas tu kalau ada pula tu yang menjawab bawah, bukan Syekh, kalau yang begini, kalau Sufyan begini, Sufyan Syekh silap, ni Sufyan Uyainah bin Sufyan Al-Thawri. Betul Syekh, betul. Terima kasih. Kita nak bincang apa? Kita tengah-tengah je lah. Nama-nama semua baru kali pertama dengar. Itulah keadaannya. Tahun pertama, kedua. Dan hebatlah. Tapi beliau meninggal 3 tahun lepas tak silap ya. Ketika sakit di hospital di Riyadh. Dapat betul meninggal. Dan beliau ada hadiahkan buku saya banyak. Saya jumpa ketika umrah 2017 tahun 2016. Beliau hadiahkan buku banyak untuk beliau berikan kepada anak-anak murid beliau. Buku-buku itu ada yang sempat saya beri, ada tak sempat beri. Kerana faktor saya tak berani ambil banyak tu sebab kilo lah, kita nak angkut naik flight kan. Sebab kilo lah. Saya ambil dalam 18 berapa orang murid. Kalau ada kawan-kawan je dapat bagi tu, saya minta maaf lah. Buku-buku yang beliau hadiahkan. Memang tahun tu buku beliau saja saya bawa balik. Dan beliau karang buku yang terpanjang di dunia Arab, atau malah kedua panjang di dunia.
risalah beliau, tak silap saya risalah doktorah atau master, yang berkaitan dengan Fadailus Sahabah, kitab Fadailus Sahabah dan Kutubut Tis'ah. Kitab Fadailus Sahabah, Kutubut Tis'ah, beliau tak tiru yang ulama tulis dulu. Beliau baca Kutubut Tis'ah, semua Kutubut Tis'ah, baca apa sahaja yang mengandungi fadilat sahabat, tiap-tiap sahabat tu beliau keluarkan jadi satu mausu'ah, satu ensiklopedia. Itu tesis. Bukan ramai yang nasihatkan beliau, Kutubut Tis'ah cukup satu bab pun. Ambil satu bab cukup lah, bukan satu buku. Bukan Sahih Bukhari, banyak sangat Sahih Bukhari. Kaji tu kecil lah sikit, kecilkan skop. Dia tak nak. Satu tajuk pun dah cukup boleh menjadi tesis. Satu bab. Beliau tak nak serbab. Bukan satu buku, bukan 2 buku, 3 buku. Kutubut Tis'ah baca semua sekali. Dan saya hadir dalam munakasyah beliau, seorang sangat hebat. Tapi Allah telah mengambil nyawa beliau dengan usia yang agak muda. Saya paling-paling 50 tahun, tak sampai 50 tahun, atau 50, sekitar 50 tahun begitu. Beliau telah ni. Okey, balik semula. Ini sanad-sanad. Semua ni sanad saya ada nota beliau ni. Tapi kita letak ke tepi dulu. Kalau nak buat, kadang-kadang saya cuba je, kadang-kadang terfikir, kan? Sanad kan dah pernah hafal. Kau nak buat tulis-tulis kan, kata terkantoi kalau salah ni, tak ingat. Lebih baik mengaku je lah, aku tak hafal betul-betul lagi. Tunggulah hafal semula, tengok semula. Sebenarnya hafal sanad ni, hari ini kita nakkan pelajar kita di masa depan, insya-Allah. Sebenarnya tidak terlalu payah macam yang kita bayangkan. Ada kaedah-kaedah. Ini insya-Allah kita akan insya-Allah ada madrasah yang akan mula ni. Pelajar hafal dengan sanad, tak susah. Selama ni saya dalam buku-buku saya semua kutub sunan saya beli. Tapi kitab musnad, masanid saya tak beli. Saya rasa tak penting. Kat sunan ni penting, kitab fiqh semua sekali kan. Lepas fikir balik tentang kepentingan sanad. Zaman sekarang ramai pula penipu hadis. Memerlukan pengetahuan tentang sanad dan pakar sanad. Kita ni kadang-kadang kalau orang tipu hadis, tak ada siapa jawab, kita tenganga je tunggu siapa jawab. Siapa jawab. Tolak satu sama. Walaupun belajar hadis, sebab apa nak kena check satu-satu nak perawi. Kan? Tapi kalau hafal hadis, contohnya kalau kita hafal hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita buka kitab Musnad, hadis Abu Hurairah terhad kepada 5374 hadis. Itu hadis Abu Hurairah. Daripada hadis Abu Hurairah, kita tahu dah Abu Hurairah ada berapa ramai murid, tapi kebanyakan hadis Abu Hurairah ini hanya diriwayatkan oleh 6 orang murid. Kebanyakan sanad. Contoh Abu Saleh, orang yang paling terkenal lah. Abu Saleh pula, anak murid dia ramai, tapi kebanyakannya riwayat daripada A'mash contoh. Yang kita nampak, sanad, kita hafal satu sanad, dia mewakili dah beratus hadis. Satu sanad yang sama, sanad jalan yang sama, beratus hadis. Dan hadis tu, sebab tu hadis kita nampak banyak dengan sanad. Yang kita hafal hanyalah guru. Lepas tu hadis, contoh kita hafal Imam Bukhari. Bukhari, kita hafal guru-guru imam tadi. Hafal guru imam sampai kepada tabul atba, sampai kepada tabi'in, sampai kepada itu nama ada kitab Masyhurul Asanid. Siapa yang nak mahir ni, hafal Masyhurul Asanid. Dah hafal daripada buku ni sahaja. Saya sendiri sekarang ni masih lagi tempah. Dulu rasa tak penting, tapi sekarang ni rasa sangat penting, kerana keperluan semasa. Dulu orang kata yang penting kita belajar hadis nak faham isi dia. Sahih tak sahih ni ulama dah buat dah. Tapi ramai pula sekarang dah mula orang cuba cerita tentang musalah sebagainya. Maka perlu kita menguasai ilmu ni. Dah jadi suatu fardu kifayah untuk kita kuasai. Dan kita hafal sanad-sanad yang terkenal ni, kita dah menguasai dah beribu hadis kita hafal dengan sanadnya. Kemudian kita tambahkan lagi. Dari situ baru kita kembangkan. Kalau pergi buka kitab Sirat Al-Alam Nubalak, memang kita pening kepala, ramai beratus ribu dalam tu, kita dah nama seorang-seorang tak hafal. Tapi dengan cara tadi, kita hanya perlu rujuk kepada sanad bila sanad tu luar daripada hafalan kita, baru kita rujuk. Sebab tu masyayikh bila orang tanya hadis saja, sebut hadis, dia tahu dah hadis apa. Sebab mereka hafal dengan musnad. Hadis Abu Hurairah dia hafal. Setahun dia belajar Abu Hurairah aja. Contoh kita ada 7 orang sahabat yang banyak riwayat hadis, kan? Jadi mungkin setahun
ataupun 6 bulan dia baca hadis Abu Hurairah. Hadis ulang-ulang balik baca itu dia tahu dah. Bila tiba-tiba je orang datang tipu hadis, an Abi Hurairah, diriwayatkan Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelik je. Mana ada? Aku dah belajar habis Abu Hurairah. Itu nama musnad. Itu kepentingan hadis. Betul pada zaman isnad, pada zaman musnad, mereka riwayatkan hadis kepada musnad. Abu Hurairah berapa hadisnya? Abu Hurairah, anak murid pertama, riwayatkan berapa hadis? Anak murid kedua riwayatkan hadis. Itu nama musnad. Jadi kepentingan, ada kepentingannya. Dulu saya tak anggap, saya rasa bila yang saya faham, ikut pada kepentingan lah, kita faham. Kalau dah ada kutubus sunan, dah ada kutubus sittah, kutubus tis'ah dan sebagainya, tak perlu dah masanid ni antara kita tinggal sejarah lah. Tinggal sejarah. Tapi saya pelik, kenapa tahqiq? Ulama selalu tahqiqkan kitab-kitab musnad. Masanid, kitab-kitab muwatta'at, kitab-kitab musannafat. Sekarang ni baru sedar. Rupanya di situlah terletaknya kalam-kalam salafus salih. Kitab kalam sunan hanya ada hadis Nabi. Hadis Nabi semua sekali. Ada kalam salafus salih pun ada dalam bab asbabul irad, cerita kisah sebelum datangnya hadis Nabi, ataupun pada awal sebelum lepas terjematul bab. Itu saja kita jumpa. Kalam salafus salih lagi kat mana? Tak jumpa. Terpaksa kita buka kitab perantaraan. Tapi bagi ulama-ulama yang mereka dah kitab musnad, mereka nampak dah baca kitab sunan semua sekali, dah tersebar, mereka rasa ada kepentingan untuk mentahqiqkan kitab-kitab yang dikatakan sebagai masanid, musannafat dan sebagainya, kitab-kitab yang lebih awal. Sebab ada kepentingannya untuk mengenali perawi dan kesahihan. Okay. Jadi kalau hafal, siapa nak hafal hadis, hafal ikut musnad, lebih kuat ingatan berbanding dengan hafal dengan kutubus sunan. Tapi kalau nak faqih, nak faham masalah fiqh, kita hafal ikut kutubul sunan. Tapi kalau macam hukum, kita hafal lah mula dengan hadis yang basic, asal 40 tu semua bab masuk umum. Kemudian kita pergi kepada hadis Umdatul Ahkam yang berkaitan dengan hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian naik kepada hadis sama ada Bulughul Maram ataupun kitab Al-Muharrar ataupun kitab Ibn Taimiyah rahimahullah, Al-Muntaqa. Tiga ni pilih salah satu. Ada cara-cara dia. Siapa nak hafal hadis kena minta nasihat daripada orang yang ulama hadis, supaya ingatan kita kuat. Kalau kita dah hafal kitab contoh Umdatul Ahkam, siapa nak hafal? Ada sahabat kita sekarang ni, anak nampak dah mula pegang kitab matan, hafal ikut turutan. Cara yang ulama tetapkan, yang ulama bagikan cadangan. Contoh kalau kita hafal kitab Umdatul Ahkam, confirm hadis dalam tu semua riwayat Bukhari dan Muslim. Tak susah kita nak hafal lagi siapa riwayat. Dan kita kan lupa ni riwayat Bukhari ke, riwayat Muslim ke, riwayat Ashabus Sunan ke. Tapi kalau kita hafal ikut turutan yang diberikan, insya-Allah kita dapat mampu tahu sumber. Dan sekarang kita nak lebih advance lagi, ada nanti insya-Allah di kalangan anak-anak bangsa kita kemudian yang akan menghafal dengan sanadnya, dengan kaedah musnad, masanid, insya-Allah maksud yang dipilih ini. Tapi perlu kepada orang yang mahir dalam bidang untuk mendidik sebuah masyarakat tu ke depan dalam sebuah ilmu. Orang Arab dah advance dah. Mereka dah mahir dalam bidang hadis. Betul, saya ketika di Madinah Munawarah, satu kejutan budaya berlaku. Kita rasa kita pandai dah, sampai situ rasa paling bodoh. Daripada suka ceramah jadi pendiam. Terpinga-pinga kerana tahu ilmu kita sebenarnya sangat sedikit. Kita hanya jadi jago di tempat sendiri. Sampai sekarang. Bukanlah habis tak, sampai sekarang. Jumpa ya, duduk kat grup kawan-kawan yang kita nak bersuara tu jadi sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Kecuali tentang ilmu kalam ke apa, mungkin kita lebih fleksibel lah. Sebab apa? Di sana dia orang tak ada hafal. Kita hafal sifat 20, kenal sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani maknawiyah, kenal dengan sifat-sifat istighna, dengan sifat iftiqar. Yang kita belajar, dia orang dengar power dah. Sebab dia orang mana hafal benda ni. Dan tak hafal, dia orang hafal hadis. Yang benda ni dia orang hafal je. Ini alif kalam susat. Kan susat, selesai. Tak ramai yang pakar. Lepas tu bab-bab macam ni mungkinlah kita ada sikit lebih. Tapi yang pakar dia pakar lah. Tapi dari segi umumnya mereka faham dengan kaedah, mampu tolak rad. Tapi untuk detail masuk dalam ilmu kalam seperti mana masih banyak orang-orang kita yang
lebih senang tak faham, sebab memang kita dipraktikkan, diajarkan benda tu secara rasmi. Okey. Balik tajuk kita. Tu hadis tadi. Jadi hadis Ibnu Umar, hadis innamal a'malu bin niat. Yang kemudian hadis kedua ialah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar tu hadis yang kedua, buatkan dia punya apa? Anak panah pergi pada hadis naha an bai'il wala'i wa hibatihi. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kita menjual wala ataupun menghadiahkan wala. Apa tu wala? Al-wala, kita merdekakan seorang hamba. Ini zaman hamba lah. Ada hamba. Kita, hamba tu jadi maula pada kita. Bila dia merdeka, dia ada pemilikan, dia ada hak untuk memiliki harta. Kita nampak seorang hamba ni baik sangat, masya-Allah, kan? Merdekakan dia, kemudian dia pun mula bisnes. Jadi kaya raya contoh. Jadi kaya. Bila meninggal, dia tak ada, kalau tak sempat kahwin, biasanya hamba ni tak jumpa keturunan dia. Kan, mak dia jual kat sana, anak kat sini, semua sekali dah tak ada ni. Jadi siapa keluarga terdekat? Maula dia. Orang yang tuan lama dia, yang merdekakan dia, yang beli dia dan merdekakan. Itulah tuan yang terdekat pada dia. Jadi hak situ, kalau dia meninggal, dapat hak pewarisan asabah kepada tuan yang memerdekakan. Namanya, dia panggil sebuah al-wala. Jadi Nabi SAW larang kita jual hak wala atau hadiahkan. Artinya kalau kita merdekakan hamba tu, kita sahaja yang warisi harta dia. Tak boleh pula jual. Kau tahu jutawan tu, Ahmad Nisfu tu, contoh, jutawan yang ni, dia tu maula aku. Okey, kena beli tak? Mana tahu dia mati? Dia mati kau dapat. Tak ada. Tak boleh jual hak wala tadi. Wala, innamal wala'u liman a'taq. Wala hanya untuk orang yang merdekakan. Hadis Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi wala ni hanya untuk orang merdekakan. Tak boleh dijual, tak boleh dihadiahkan. Kesian Nur. Anak Islam ni, masya-Allah, kesian. Duit dia 500,000 juta aje. Jangan kaya konon kan. Jadi Ahmad Nisfu ni banyak harta. Bagi hak wala pada dia. Aku hadiahkan hak wala pada kau. Nanti kalau dia mati, kau dapat harta dia. Tak boleh. Tak boleh dijual, tak boleh dihadiahkan, dan tak boleh diwarisi. Contohnya kita meninggal habislah. Habis kalau dia meninggal, harta dia pergi kepada Baitul Mal Muslimin. Bukan pergi kepada lagi keluarga, wala, dah meninggal habis. Hanya untuk orang yang memerdekakan, tak boleh diwarisi, tak boleh dihadiahkan, tak boleh dijual dan sebagainya. Hadis ini diterima ijma' oleh ulama. Ianya sahih. Secara ijma', ulama tak khilaf bab tu. Tak boleh hadiahkan wala. Cuma ulama khilaf kalau masalah fiqh sebaliknya. Kalau tuan dia yang meninggal, bekas hamba dapat ke tidak harta? Jumhur kata tak boleh. Tapi sebahagian pandangan ulama kata terima. Dia pun terima asabah sekiranya tuan dia tidak ada asabah. Bagi kaul yang menerima asabah lah. Kalau kaul yang menerima rad, artinya bukan asabah, harta lebih tu bagi-bagi pula antara waris. Kalau ada asabah, kaul yang kata asabah mesti diasabahkan. Jadi yang dapat adalah hamba menurut saya tak ingat salah, tapi bukan mazhab Syafi'i. Salah satu mazhab lama tinggalkan. Tapi ni bab wala, ni bab al-wala, naha an bai'il wala'i wa hibatihi dan sebagainya. Banyak lagi hadis yang lain yang ianya ahad tapi diterima secara ijma'. Begitulah mudahnya. Talaqatul ummah bil qabul, diterima secara ijma' oleh ulama hadis bahawa ianya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah fiqh kita boleh kata yakin ianya betul ijma', maka masalah hadis, ulama hadis kata ijma', ulama hadis kata ini hadisnya sahih, juga suatu kekuatan yang menjadikan khabar itu diterima secara yakin ianya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sama dengan hadis yang menceritakan tentang Nabi sampai ke Masjid Quba. Ini salah lagi terjemahan. Sama dengan hadis
yang menceritakan bahawa baginda sampai ke Masjid Quba dan memberitahu bahawa kiblat telah berubah ke Kaabah, lalu mereka berpusing ke arahnya. Bukan Nabi. Nabi tukar kiblat kat mana? Di tempat lain. Tetapi bila seorang sahabat datang kat Quba, nampak orang tengah semayang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi dia kata, oh, wahai kalian, kiblat dah bertukar ke arah Mekah, pusing ke arah Mekah. Dia beritahu. Jadi ramai-ramai terima. Semua sekali terima, maka berlakulah perubahan kiblat di Quba pada waktu subuh. Nabi kiblat bertukar pada waktu zuhur harinya. Maklumat tak sampai kepada sebahagian sahabat. Artinya mereka solat asar dan maghrib dan juga isya dalam keadaan kiblat yang asal, kiblat yang awal ke Baitul Maqdis. Sampai pada ketika seorang sahabat datang daripada Masjid Nabawi pergi ke Quba, nampak orang Quba masih semayang ke arah Baitul Maqdis. Jadi lelaki ni sampai, dia kata kiblat dah berubah ke arah, dah ditukarkan ke arah Mekah. Dan orang pun tak pelik sebab itu isu hangat masa tu. Yahudi tengah bertikai kan. Sampai Allah kata sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh di kalangan Yahudi, di kalangan musyrikin ni akan kutuk. Dia kata kenapa Allah tukarkan kiblat? Mereka dah timbul isu masa zaman tu. Jadi bila orang dengar saja dan mereka tahu bahawa Nabi sering berbolak-balik pandang ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi pun sering pandang balik ke langit. Dan kaum muslimin pun tahu tentang isu ni. Bila solat saja, okey. Tengah solat hadap arah Baitul Maqdis, ada kata kiblat dah bertukar ke arah Kaabah, maka mereka amalkan keseluruhannya. Jadi macam itulah keadaannya. Khabar wahid, seorang sahaja yang sampaikan tapi diterima oleh semua. Keadaannya begitulah, kata Syekh. Mereka walaupun khabar satu tapi semua sepakat. Kemudian yang lain, mereka ni yang amalkan sekarang, mereka tak jadi syarat dia mesti belakang Nabi. Sampai ke kiamat, sampai mereka meninggal, kiamat mereka tetap solat ke arah ke Kaabah. Tak semua sahabat hadir bersama Nabi ketika kiblat di ayat turun fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram turun, ayat tersebut turun pada Nabi. Tak semua orang ada dengan Nabi. Sahabat yang lain terima berita. Yang antara terima berita orang di Quba. Orang kat Quba hanya berita daripada seorang, tapi mereka terima dan amalkan sampai zaman sekarang. Masjid Quba menghadap ke arah Makkah Al-Mukarramah. Itu maksudnya berita satu, mengkhabar ahad, tapi diterima oleh umat. Dia adalah berita yang ini berita yang yakin, tak syak, tidak ada keraguan padanya. Jadi tuan-tuan potong nama baginda Rasulullah tu, potong. Sama juga ayat yuqi itu pun salah, yufidu tu. Tapi salah betul, dia memang salah tempat, potong je. Yang dua teks atas tu potong. Buatkan anak panah kepada hadis. Mungkin juga perkataan baginda, hadis yang menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam, potong baginda sallallahu alaihi wasallam, tukar pada seorang lelaki. Bahawa hadis yang menceritakan bahawa seorang lelaki. Sebab tu yang menterjemahkan sangat penting, orang yang bukan tahu ilmu bahasa saja, yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang. Sangat penting dalam bab penterjemahan. Bahawa seorang lelaki sampai ke Masjid Quba dan memberitahu bahawa kiblat telah berubah ke Kaabah, lalu mereka berpusing ke arahnya. Okey. Ini contoh hadis ahad yang berubah jadi yakin. Mana hadis ahad pada asalnya kita akan tanya lagi, kalau dengar dari siapa? Tapi kalau semua orang terima dah, walaupun dia seorang beritahu, tapi semua orang terima, tak ada siapa bangkang, umat sekalian terima. Jadi sahabat yang duduk kat Quba tu tak jadi syarat pun pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah betul ke? Tak jadi syarat pun, sebab dah diterima secara umum. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini contoh lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan utusannya dalam jumlah ahad, dan tulisan-tulisan baginda diutus melalui bilangan ahad. Semua utusan Nabi pergi jumpa raja-raja yang bawa surat tu, wakil Nabi seorang, tak ramai pun. Nabi kata, tak ada pun raja kamu jangan terima, kecuali aku utuskan 30 orang pergi, 70 orang pergi. Habislah sahabat. Sahabat yang bawa surat cuma seorang. Ajak Najasyi masuk Islam, ajak Muqawqis masuk Islam, ajak Herakal masuk
Islam. Ajar raja-raja Arab masuk Islam. Berapa ramai pergi? Seorang atau dua orang. Terus cuma. Tu ahad ke mutawatir? Ahad. Jadi adakah jadi syarat bab akidah ni kena datang ramai-ramai? Tak jadi syarat. Ajak pada Islam, ajaran-ajaran Islam. Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi ke Madinah Munawwarah seorang. Mengislamkan kaum Aus dan Khazraj di Madinah Munawwarah sebelum Nabi sampai. Tak perlu ramai-ramai Nabi utus daripada Mekah Al-Mukarramah. Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, ajarkan. Orang masuk Islam di tangannya. Takkan beliau ajarkan fiqah je, nantilah akidah aku tak ajar dulu. Mana mungkin ada fiqah kalau tak ada akidah? Mesti akidah dulu. Sebab tu berita berkaitan akidah tidak disyaratkan. Semua syarat dibuat ni oleh golongan Ahlul Kalam, bukan kerana mereka ni nak berhati-hati, tapi puncanya ilmu kalam dibuat. Kenapa kita ilmu kalam ni? Ilmu kalam asalnya daripada golongan Jahmiyah, kemudian golongan Mu'tazilah, sampai pada Ibrahim An-Nazzam. Mu'tazilah dia dah yang buat formula bahawa hadis ahad tidak yakin. Dia yang menimbulkan keraguan. Sepatutnya tak terima pun pandangan dia. Tapi macam mana zaman kita dah ada banyak di kalangan orang Islam dah faham benda macam ni, terpaksa kita buat penerangan macam mana sejarah ianya berlaku. Ibrahim An-Nazzam yang tak terima hadis ahad, Mu'tazilah dan Jahmiyah ni ada zaman-zaman dia. Sampai pada zaman dia, sebab tu orang kata satu kepelikan geng kalam di kalangan Mu'tazilah dan pengikut-pengikutnya. Dia merasa ragu dengan hadis Nabi SAW. Sebab apa? Jaraknya 70 tahun daripada 80 tahun daripada zaman dia kepada zaman Nabi. 70 tahun artinya zaman Nabi wafat lah, berkurang. Tahun ke-80. Tolak 10 Nabi datang, hadis itu dalam 10 tahun di Madinah Munawwarah kebanyakannya. Dia rasa sangsi 70 tahun. 70 tahun yang lalu berita ni sahih tak sahih? Kata ya, walaupun 70 tahun, tapi yang hafalnya sahabat-sahabat Nabi. Mereka hafal ajaran-ajaran Rasulullah. Dan semua rantaian perawi dikenal. Zaman dia pula bukan zaman Bukhari. Bukan zaman Bukhari tahun 256, tahun 256. Zaman dia dekat sangat, hanya sahabat. Seorang sahabat tabi'in, dia kata hadis ahad tak terima. Sebab tu hadis ahad disyaratkan sejak pada zaman sahabat. Sebab yang timbulkan sejak zaman Ibrahim An-Nazzam. Dia kata sahabat sampaikan ramai-ramai baru terima. Kenapa sahabat pun disyaratkan? Sebab kaedah ni diasaskan oleh orang awal. Sebab tu kita sebut salaf. Bila sebut salaf, kita sebut salafus salih. Salaf yang talih pun ramai. Ramai tak ramai. Umumnya salafus salih semua salih. Tapi ada yang jahat. Wasil bin Atta' pun pada zaman salaf. Jahmiyah, Jaham bin Safwan pada zaman salaf. Ja'ad bin Dirham dan semua sekali semua zaman salaf. Betul, jangan terkeliru. Kita ni zaman sekarang kadang dia orang bawa nama Mu'tazilah yang tak famous, dia keluarkan nama ni zaman salaf, meninggal bertahun sekian, kita goyang. Saya pernah ada seorang kata, "Ustaz, ni zaman salaf ni." Memang zaman salaf tapi dia Mu'tazilah. Apa peduli kita? Abdullah bin Sabah pun salaf. Yang mengasaskan agama Yahudi. Sebab tu pentingnya ulama kata salafus salih. Salafus salih. Bila kita sebut salafiyun, orang kata salaf ni zaman, bukan salaf ni orang zaman dulu, sekarang bukan salaf. Iyalah, kita tahu zaman dulu salaf zaman dan manhaj. Mereka wujud sahabat tabi'in. Mereka faham agama. Adakah mereka faham agama tanpa ada ilmu pengetahuan dan manhaj? Tak ada pendirian. Ada manhaj, ada pendirian. Manhaj itu yang kita belajar. Sebab tu orang kemudian namanya salafiyah. Kerana mereka mengasaskan manhaj. Mereka yang tegas. Mereka yang tegaskan. Aisyah kata kalaulah agama ini, kalau Nabi SAW ada sembunyikan satu perkara, nescaya apa Aisyah? Tak ada juga ni. Riwayat dari Aisyah. Ataupun Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali. Aisyah tak ingat. Tiba-tiba lupa. Sayyidina Ali kata, kalau agama dipakai otak, pasti basuh di bawah khuf lebih aula daripada sapu di atas khuf. Sebab yang kotor mana? Bawah. Tapi kenapa sapu ke atas? Agama bukan ikut otak. Aisyah kata, siapa kata agama tak sempurna, maka dia kata, seolah dia mengatakan bahawa Nabi SAW ada sembunyikan risalah. Nabi ada sembunyikan ni suatu hadis.
Dan hadis-hadis yang lain, mereka ajarkan kita manhaj. Ini ada bab manhaj. Manhaj salafus salih. Jadi manhaj yang diajarkan, kita ikut, di situlah manhaj salafiyah. Itu manhaj salafi. Dia kata, habis, kenapa nama salafi? Tak ada sunnahnya. Ada sunnah lah salafi. Kenapa perlu nama salafi? Sebab zaman Nabi hanya ada orang Islam, orang kafir. Dua je. Mengaku Muslim ke tak Muslim? Masuk Islam tak Islam? Selesai. Zaman Nabi SAW. Ada yang masuk Islam pura-pura, kafir yang pura-pura namanya munafik. Tapi rasmi hanya dua. Yang pura-pura tak masuk lah. Agama rasmi hanya dua. Islam atau kafir, kufur. Itu saja. Agama Islam dan agama kufur. Tak ada apa-apa. Tak ada siapa yang mengaku lain. Ada munafik pun mengaku jadi Islam. Itulah agama yang ada. Lepas pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salafus salih, tak ada apa-apa. Begitulah keadaannya. Sampai berlaku perpecahan. Berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman permulaannya. Berlaku pembunuhan Sayyidina Ali. Dah pecah kepada kumpulan-kumpulan. Dah ada orang mula mereka hadis. Dah ada orang mula dia nak pergi belajar, dia dah buat kumpulan sendiri, dah pisah pergi buat kumpulan. Lepas tu cek-cek di kalangan aku tak ada orang alim sangat, tak apalah, ikut suka hatilah kita solat, kita nak pergi kat pakar sana, itu grup kita tu grup lain tu. Tak boleh pergi belajar dengan sahabat, dia dah pecah grup. Kenapa belajar kesesatan? Golongan ni bila golongan Khawarij dia keluar. Jadi yang keluar berapa orang? Itulah ulama yang ada di kalangan dia. Mereka ni pula bukan di kalangan sahabat. Orang kemudian budak-budak muda yang semangat. Jadi siapa yang jadi tokoh yang ajar dia? Sesama sendiri. Sesama sendiri duk fikir pakai otak dia. Last sekali ilmu yang kurang inilah golongan Khawarij yang Nabi sifatkan, dia baca Quran hanya sampai ke kerongkong dia. Sampai ke tekak dia hanya baca je tapi tak faham. Jadi mereka ni bila mereka pisah, kafirkan orang sana sini, dia buat grup sendiri, ilmu yang ada pada dia situlah sesama dia. Semua kumpulan yang keluar, sama ada Wasil bin Atta buat kumpulan, keluar pada Majlis Hasan al-Basri, sama ada kumpulan-kumpulan yang lain, mereka pisah. Akhir sekali zahirlah dari mereka bid'ah-bid'ah yang pelbagai. Bermula bid'ah akidah, mula-mula sebenarnya dia tak ada di kalangan tokoh, dia boleh jawab soalan qada-qadar. Tapi dia tak nak belajar dengan sahabat. Itu yang berlaku pada zaman Imran bin Husain, zaman Abdullah bin Umar, semua berlepas daripada pandangan mereka. Mereka ni dah buat kumpulan sendiri, berbincang macam mana qada qadar. Allah dah tetapkan tapi kita, Allah dah tahu, Allah yang cipta tapi kita pula yang dihukum. Lama-lama tak ada qadar. Sesama dia. Sedangkan pada zaman tu ada sahabat. Nak rujuk tak? Tak nak rujuk sebab dia dah kafirkan sahabat. Jadi macam mana? Ini yang berlaku. Wujudnya bid'ah qadar, bid'ah Khawarij, wujud bid'ah irja. Ni semua yang tak nak belajar dengan guru. Semua belagak pandai. Berapa ramai orang yang macam ni. Kita akur, mungkin dia mahir dalam bidang dia. Tapi bab bidang agama, dia nak juga, ya. Dia rasa dia rendah. Berapa ramai orang zaman sekarang tak nak belajar dengan ustaz sebab ustaz tak pandai speaking. Dia nak, berapa ramai tempat belajar, kami hanya terima ustaz-ustaz yang boleh speaking English. Boleh speaking, maknanya kita boleh lah English lah. Kita nak English spoken. Syarat-syarat, siapa yang boleh cakap English, ada setengah tempat mereka ke overseas tak biasa, okeylah terima overseas, tak biasa sangat bahasa Melayu. Ada tempat tak, muka Melayu cakap Melayu, tapi dia hanya respect dengan orang yang cakap orang putih. Sebab tu dia ambil ilmu daripada geng-geng liberal, geng-geng yang boleh speaking dia akan terima. Kalau kenapa dia duduk kat luar, dia rasa kalau bunyi Arab ni lekeh. Nampak jubah je lekeh. Jubah ni kalau kat Eropah ni orang kolot ni. Jadi kalau pakai jubah ni teroris ni, atau orang yang geng-geng Pakistan ni, dia rasa macam hina. Itu yang kita cakap. Betul, golongan Batiniyah pun sama juga. Dia jahil dengan bahasa Arab. Oleh kerana dia jahil, tak tahu nak terjemahkan bahasa Arab, dia buat kaedah kita bahasa Arab Quran difahami melalui nombor.
Atau melalui huruf. Huruf tu yang ada rahsia. Jadi terciptalah rahsia-rahsia huruf. Kebatilan semuanya berpunca dari kejahilan. Bila dah wujud pada zaman tu, bid'ah sana, bid'ah sini, yang pecah-pecah kumpulan ni. Kumpulan ahli sunnah wal jamaah yang kekal. Kekal di atas sunnah Rasulullah bersama jamaah sahabat ni ahli sunnah wal jamaah. Masa itulah keperluan untuk menamakan umat Islam dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Membezakan mereka daripada ahli orang Islam yang masih Islam tapi tersesat, banyak buat bid'ah. Ada keperluan tidak? Keperluan. Bukan bererti agama Islam berubah. Agama Islam tak berubah. Agama zaman Nabi, zaman sahabat kekal. Sampailah keadaan begitu. Bid'ah macam-macam. Masing-masing faham cara masing. Sampailah pada bab zaman Abbasiyah, diterjemahkan zaman Al-Ma'mun, zaman bermula zaman Harun Rashid, diterjemahkan banyak buku-buku falsafah. Sampai pada zaman Al-Ma'mun, diterjemahkan kitab-kitab agama lain. Teologi dalam bab agama lain. Sampai pada zaman tu, diterjemahkanlah buku-buku ahli falsafah, maka ramailah ada yang jadi ahli falsafah tak percaya kepada Tuhan yang Allah tu wujud, sebab mesti semua perkara mesti dibuktikan dengan eksperimen. Eksperimen memerlukan pada pemerhatian, dan kami dah buat eksperimen, Tuhan tak nampak, Tuhan tak zahir. Orang buat maksiat pun dia akan mula tanya, mana Tuhan? Kezaliman berlaku di mana-mana, mana Tuhan? Dah mula timbul. Di mana Tuhan? Wujudnya orang yang zalim, dizalimi, masuk penjara sampai mati. Mana Tuhan? Dia mula timbulkan soalan begini. Ini golongan falsafah. Dengan eksperimen dia kata, Tuhan tak hadir, tak nampak, tak tunjukkan ni. Last sekali, datanglah ahli kalam, kita lawan balik dia. Dengan gunakan kaedah yang sama. Ini masalah ahli kalam. Bangun lawan dengan golongan falsafah, etis dengan kaedah falsafah. Lawan, kata Jahmiyah, kita hanya mampu mengisbatkan Allah tu wujud. First kali orang kata, kenapa pergi ke akal? Kata, akal ni lah paling sempurna. Wahyu ni belum tentu. Sebab apa? Mereka ahli bid'ah. Tak mungkin mereka cari sahabat. Mereka kafirkan sahabat. Sama ada Khawarij kafirkan sebagian sahabat. Rafidah kafirkan sahabat. Mereka tak nak terima ilmu daripada salafus salih, daripada daripada terdahulu. Mereka nak cipta sendiri. Jadi caranya nak lawan dengan sahabat, nahnu rijal, hum rijal, nahnu rijal. Kita ni pun lelaki, dia pun lelaki. Kita orang, dia pun orang. Kita ada otak, dia pun ada otak. Betul dia cerita bab agama seolah-olah sahabat tu orang, kita pun orang. Sahabat pun salah, aku pun salah. Sahabat pun ada otak, aku pun ada otak. Apa yang berlaku? Kumpulan ni macam-macam pemikiran dah ada. Bila diterjemahkan ilmu kalam saja, terjemahkan falsafah saja, wujud ilmu kalam, semua ni kumpulan dah mati dah. Khawarij tak ada hujah. Dah. Kenapa tak ada hujah? Sesama mereka pecah jadi berpuluh-puluh kumpulan. Dah tak ada tu. Tak ada siapa nak ikut. Bercanggah. Tak ada dalil, cakap ikut hati, suka hati. Syiah berpecah dengan macam-macam kumpulan. Murji'ah pecah macam-macam kaul. Dah tak ada dah. Sampai diterjemahkan ilmu kalam, dia hantar pelampung kepada semua. Semua nak tenggelam dah. Nak mati dah. Mati dengan tak ada hujah. Ilmu kalam mengatakan bahawa sebenarnya ilmu akidah ni ilmu akal, bukan ilmu syarak. Ilmu syarak tu furu' je. Nak rujuk Quran, sunnah, ijma' ni hanya falsafah fiqh je. Nak solat semua sekali. Furu'. Tapi usuluddin asalnya berhukum akal. Kita kena fikir yang manakah sifat wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah. Inilah hukum akal. Dan inilah dia hukum syarak. Kerana akal. Syarak ikut akal. Bukan akal ikut syarak. Maka wujud pemikiran begini, salaf tolak sejak daripada awal. Mengkategorikan usuluddin dalam bab dengan kebenaran dan usuluddin diukur dengan kaedah akliyah. Ini satu pengkategorian yang zalim terhadap ilmu syarak. Sebab tu salaf tolak sejak daripada awal. Ilmu yang tak boleh pakai. Dan Jahmiyah kata, kami kata akal yang betul. Syarak kena ikut akal. Tapi akal hanya mampu mengisbatkan Allah itu wujud. Yang lain kami tak terima. Jadi wujudlah golongan Jahmiyah, tak terima segala nama Allah, segala sifat Allah, dan tolak segala berita berkaitan dengan sam'iyat, umumnya. Dan juga falsafah yang kata syurga ni hanyalah syurga hanya perumpamaan metafora untuk galakkan kita beramal, hakikatnya tidak. Golongan batiniah yang tak ada hakikatnya, alam ni sama je, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada baik, tak ada jahat, semua sama. Sebab apa? Tuhan tak ada. Macam-macam pemikiran.
Datang pula yang lain kata, janganlah kata macam tu, takkan Allah wujud je. Kita boleh terima Allah wujud dan ada nama. Sebab apa? Ada nama tak semestinya ada sifat. Kalau ada sifat apa? Nanti sama dengan makhluk. Akal tak boleh terima sifat pada Tuhan. Tuhan tak. Jadi macam mana? Mereka kata Allah tu wujud dan ada nama. Tapi nama tu tak boleh bagi makna. Kalau terjemahkan nama tu, masalah. Ada makna, tapi makna tu perlu dibekukan maknanya. Perlu dibekukan maknanya. Ditakwilkan dengan makna yang lain atau dibekukan nama. Sebab tu golongan Mu'tazilah tak ada masalah memberikan nama Allah dengan semua nama-nama Allah, tapi tak boleh terima sifat. Kenapa tak ada sifat? Sebab kalau terjemahkan makna sifat seperti zahir, dia akan jadi samakan Allah dengan makhluk. Maka Mu'tazilah mentakwilkan keseluruhan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Kullabiyah, dia longgarkan lagi. Jangan, takkan Allah tak ada sifat. Kenapa dia balik Mu'tazilah? Kenapa Mu'tazilah boleh terima Allah ada sifat? Dia kata yang ni nama dia Muhammad, tapi sifatnya mazmumah, bukan Muhammad. Ni namanya Abdul Rahman, sifatnya Abdul Syaitan. Nama tak semestinya, orang yang memiliki nama tak semestinya nama dia sesuai dengan sifatnya. Itu logik dibagi. Di Allah, kita boleh kata Allah bernama dengan nama sebut. Allah ada pelbagai nama tapi tak ada maknanya. Maknanya perlu dibekukan. Dia kembali pada semuanya Allah. Kembali pada zat. Ditakwilkan kepada Allah sahaja. Kerana sebab Allah hanya Allah yang wujud. Dengan nama-namanya, bukan dengan sifat. Tak ada makna. Datang yang lain kata, jangan macam tu. Dahsyat sangat Tuhan kau ni. Cuma ada nama. Tuhan tak ada sifat apa. Cuma ada dan nama. Takkan sifat tak ada. Tuhan mesti berkuasa. Tuhan mesti hidup. Tuhan mesti begini. Timbullah falsafah seterusnya. Otak boleh terima. Tuhan tu mesti bersifat first sekali. Dia mendahului yang lain. Adanya qidam, baqa dan sebagainya. Pengisbatannya gunakan akal. Tak semua salah cara isbatkan. Tetapi akal hanya mampu mengisbatkan sifat-sifat tersebut. Lepas pada sifat tu, jangan. Semua sifat-sifat yang lain dan nama-nama Allah perlu ditakwilkan sesuai dengan sifat ini. Cukup, belajar ni je. Selalu kita dengar, belajar ni cukup, belajar ni cukup. Kullabiyah dan juga pecahan-pecahan Kullabiyah tak boleh kata Allah tu sayang. Allah sayang. Allah tak boleh ada sifat rahman. Allah tak ada sifat marah. Allah tak ada sifat ghadab. Allah tak ada sifat sakht. Allah tak ada sifat rahmah. Jadi nama-nama ni perlu ditakwilkan kepada maksud iradah. Allah tak boleh sayang. Tapi mereka sendiri ketika didik anak, nak, semayang nak, nanti Allah sayang nak. Fitrah takkan boleh dibuang. Dan sekarang ni, kalau kita buka kitab, hatta dalam mazhab Asy'ariyah, mengatakan bahawa Allah tu tak boleh kata Allah ada rahmat. Tak boleh kata Allah sayang. Tapi pergi cek balik seluruh umat Islam. Adakah orang kata Allah tak sayang? Malah ustaz kita yang famous selalu sebut Allah sayang. Betul tak? Ini fitrah. Allah sayang. Allah murka. Takkan mampu kita terjemahkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah kecuali dengan mengisbatkan sifat. Tapi kesombongan dalam menerima hak. Maksud sebab kalau kita tahu punca, bila tengok pada sejarah ilmu kalam, wujud saja ilmu kalam, semua kumpulan Mu'tazilah ke, Jahmiyah ke, Murji'ah yang dah tenggelam kat laut ni, yang nak mampus dah ni, semua mazhab ni, mazhab lah bukan orangnya, dah tak ada ni. Datang ilmu kalam, dia kata, tak perlu pun ikut dalil. Tak perlu pun. Bab akidah ni, tak perlu pun. Kalau ayat Quran tak sesuai dengan kita boleh takwilkan. Hadis Nabi, hadis mutawatir saja. Cari mutawatir tak jumpa. Semua hadis Nabi yang berkaitan akidah, yang dia bincang bab sifat Allah, ahad. Last sekali mereka mengasaskan akal. So tuan-tuan, yang paling kuat ilmu kalamnya sekarang siapa? Rafidah. Saya selalu sebut, nak faham ilmu kalam betul-betul, belajar dengan Rafidah. Tapi janganlah pula. Jangan pula. Minta maaf sebut kat sini pula.
faham betul-betul dengan daripada asal usul semua sekali, hatta dengan berkaitan dengan tauhidul af'al, tauhidul zat dan sebagainya. Tengok Rafidah syarahkan, Syiah tokoh-tokoh Syiah syarahkan. Kalau anda dengar, mungkin anda akan wow, alimnya Rafidah. Tapi alhamdulillah, Allah beri nikmat kita kenal nas, tahu kaedah. Mereka syarahkan macam mana sekalipun, tidak, insya-Allah tidak akan terganggu kita punya kepercayaan. Tapi kalau orang kalam, dia tengok guru yang syarah tak faham, Syiah syarah lebih faham, tak mustahillah ramai di kalangan orang-orang ahli kalam berpindah ke Rafidah, kerana konsepnya digunakan untuk akidahnya sama, bermula dengan ilmu kalam, kaedahnya sama, usulnya sama. Sebab tu tidak ada cara lain, hanya dengan mengembalikan umat kepada akidah salafus salih yang mewajibkan dalil dalam masalah akidah, dan itulah asasnya sebelum mewajibkan dalil pada masalah fiqh. Fiqh perlu ada dalil, solat perlu ada dalil, zikir perlu ada dalil. Begitu juga masalah akidah, nak cerita tentang syurga neraka, nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kepada dalil. Dia ada pecah lagi. Akidah, mana ada kami tak terima dalil dalam akidah? Syurga neraka kami terima, ya. Bagi mazhab Asy'ariyah terima dalam bab sam'iyat. Yang mereka tak terima hadis berkaitan dengan ini adalah berkaitan bab sifat-sifat. Bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh gunakan hadis ahad. Dan beginilah dia. Sebab itulah kumpulan yang paling ringan sekali Asy'ariyah lah, memang sunnah yang umum. Mereka masih agungkan sunnah, mereka tak kafirkan sahabat, tak kutuk sahabat, sayang sahabat macam kita. Walaupun mereka pada dasar dalam kitab kata tak isbatkan nama Allah tu, tak berikan makna-makna yang lain kecuali sifat-sifat yang ada 7 saja, tapi praktikalnya masyarakat umum menggunakan dan memahami bahawa semua nama Allah ada makna-maknanya. Okay. Masyarakat awam hafal nama Allah bersama dengan makna-maknanya. Masyarakat awam isbatkan semua sifat-sifat Allah. Orang awam masih berdoa kepada Allah, masih lagi tanya Allah yang di atas dan sebagainya. Dalam masyarakat Asy'ariyah kita kata masyarakat awam hakikatnya berakidah dengan akidah salafus salih. Praktikalnya, secara praktikal, semua orang awam kata Quran Karim kalamullah. Lagu kita dengar Quran Karim kalamullah, betul? Mana ada orang cakap lain? Semua masyarakat terima. Sebab tu hakikatnya umat Islam, bila kita belajar salafus salih, kita tidak mengkafirkan umat Islam, tidak. Malah kita kata, come on, anda berada di akidah fitrah. Yang menafikan akidah fitrah adalah ilmu kalam. Ilmu kalam tidak mengiktiraf fitrah, mengenal Allah yang ada pada fitrah seorang Islam. Mereka wajibkan mereka kenal Allah cara ilmu kalam. Awal di ma'rifatullah ditafsirkan dengan mesti belajar cara ilmu kalam, buktikan sifat wujud. Tapi ahli sunnah tak. Fitrah kita mengenal Allah cukup. Kita hanya cukup bila masuk Islam ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak semestinya cerita Allah tu wujud, tak diterangkan pun. Kecuali kalau dia etis. Fitrah dia ada fitrah lari kepada Yahudi, Nasrani, Majusi, dia tetap percaya Allah wujud. Tetap ucap dia kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau lari fitrah sampai kepada menafikan Tuhan wujud, mereka sahaja yang kita buktikan Tuhan tu wujud, bukan umum kepada seluruh umat, sehingga mengatakan bahawa perkara pertama yang perlu difahami Allah, perlu diajarkan, ditekankan, dan awal wajib al mukallaf adalah isbatkan Allah tu wujud. Semua tengah tengok Ustaz, tengok jam Ustaz. Okay, last. Okay, last. Habis dah sampai sini. Jadi kalau kita faham akidah salafus salih dengan sebenarnya, kita nampak keindahan. Kita makin sayang dengan masyarakat kita, makin rahman, dan tak banyak benda perlu dibetulkan. Akidah mereka secara umum selamat, walillahil hamd. Secara umum keseluruhannya selamat. Tak perlu pun kita, sebab tu saya jujurnya di tempat awam tak pernah jumpa saya cerita tentang masalah khilaf akidah. Kelas kita ni cerita sebab apa? Dah buku dia cerita. Dah subjeknya berkaitan dengannya. Tapi di masyarakat awam tak perlu pun, tak perlu terlalu detail. Umum, ajak mereka kepada pengamalan sunnah yang betul, akidah yang betul, terima faham akidah salafus salih. InsyaAllah mereka mudah faham, kerana orang awam memang berada di atas akidah salafus salih. Akidah orang awam. Akidah yang orang tak faham sampai sekarang, akidah kalam. Tak faham.
Dan inilah dia sebab tu agama Islam, agama fitrah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah fitrah. Dan akidah yang kita namakan sebagai salafiyah bukan pisahkan umat daripada buat kumpulan baru, tidak. Salafiyah artinya ahli sunnah, kerana ramai sangat sekarang ni dakwa sebagai ahli sunnah, orang tak tahu nak ikut sunnah mana satu, dah pening. Sunnah ada salaf, ada khalaf, yang salaf begini dah pecah, yang ni begini, dah macam-macam. Orang nak belajar sunnah susah, kita mudahkan. Salaf, akidah ahli sunnah yang betul, rujuk pada zaman, istilahnya wujud dulu, iaitu zaman salafus salih, maka wujud istilah salafiyah. Bukan memisahkan diri. Kalau tak sesuai, buang nama tersebut, kekalkan dengan belajar ikut cara Islam yang betul dengan dalil. Syaratnya apa? Hendaklah wajibkan kita belajar agama berdalil dalam masalah akidah sebagaimana kita wajibkan dalam masalah ibadah. Datang sufi lagi teruk. Akidah tak payah dalil, ibadah tak payah dalil. Sufi teruk. Sebab tu Batiniyah ni, sufi, dilawan oleh golongan ahli kalam sendiri. Sebab mereka tidak mewajibkan dalil bukan pada masalah akidah, bukan masalah sifat Allah. Mereka juga tak wajibkan dalil dalam masalah ibadah. Ibadah boleh buat sesuka hati, sabit sesuka hati. Malah sampai pada bab akhlak sendiri pun tak ada terikat dengan sebarang dalil, menyebabkan mereka hanya terikat. Bila terikat dengan dalil, ikut siapa? Ikut guru. Lepas tu guru maksum tak maksum? Tak maksum. Macam mana tak maksum boleh ikut? Mereka wujudkan kemaksuman. Sama ada dengan cara guru ni jadi wali takkan salah, maksumkan guru sebagaimana Syiah maksumkan imam yang 12, Sufi memaksumkan wali-wali mereka. Atau kalau orang tak boleh terima juga, tak, dia tak terikat dengan syariat. Last sekali, natijahnya dia dah tak terikat dengan syariat. Kita tak boleh hukum dia sampai level ini dan itu. Itu penghujungnya. Sebab mereka telah memisahkan manusia daripada dalil, daripada kalamullah, daripada kalam Rasulullah SAW. Seolah-olah kalam Nabi, kalam Rasul tak sesuai orang zaman sekarang semak. Zaman dulu tu bolehlah, kamu ni siapa nak rujuk Quran Sunnah? Seolah-olah kalamullah, kalam Rasul tak mampu disemak oleh ulama oleh generasi kemudian. Ini yang berlaku pada umat, suruh bergantung pada kumpulan, dan akhir sekali mereka bergaduh sesama sendiri siapakah yang betul di kalangan guru. Banyak perubahan berlaku dalam kumpulan-kumpulan ini, nak tentukan siapa guru yang paling mursyid, guru yang paling ini, siapakah sultan ulama pada zaman, sultan aulia pada zaman sekarang, siapa wali kutub, siapa, dah bergaduh sama sendiri kat situ pula. Sebab dia menjadikan agama kepada personal. Sampai sini saja. Baby dah marah. Sampai sini saja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.